pakai mim mati. Okay, kita buat ulang kaji dahulu. Boleh rujuk pelajaran 6 pada buku, iaitu muka surat berapa Sekejap. Okay, muka surat 17. Ya, jadi hukum mim mati adalah hukum yang seterusnya. Mim mati lebih mudah berbanding dengan nun mati. Jadi kita tengok dulu pengenalan. Okay, minggu lepas saya dah maklumkan. Kenapa ada hukum mim mati? Sebab huruf mim sama juga seperti huruf nun. Okay, apabila dia berjumpa dengan huruf lain, dia boleh berubah bunyi. Okay, dan hukum dia tak banyak. Hukum dia ada 3 sahaja. Yang pertama idgham mithlaini. Yang kedua ikhfa syafawi dan yang ketiga izhar syafawi. InsyaAllah dalam 20 minit sebenarnya boleh habis yang ni. Dan tanda hukum mim mati ni kita boleh rujuk yang pertama pada huruf mim yang ada tanda sukun ataupun mim yang tiada apa-apa tanda. Okey, itu adalah huruf mim mati. Kenapa dia tak letak tanda? Ada sebab dia. Sebab cara bacaan dia tak sama dengan mim yang ada tanda sukun tu. Jadi minggu lepas kita tengok pada hukum yang pertama iaitu hukum idgham mithlaini. Idgham maknanya masuk, mithlaini maknanya misalan. Masuk misalan. Apa yang masuk misalan ni? Kalau lihat uraian dekat bawah dia kata hukum idgham mithlaini sokhir, nama panjang dia, terjadi apabila mim mati berjumpa dengan huruf mim. Okay, mim jumpa mim, ada orang kata ni hukum mimi. Apa yang berlaku? Okay, disebabkan nama dia idgham, kita masukkan bunyi mim pertama ke dalam mim yang kedua. Okay, yang berbunyi adalah mim kedua, bukan mim pertama. Kemudian tambah sikit, bacaan ni melibatkan dengung, jadi bacaan ni kena panjang. Okay, kita tengok contoh. Okay, ada 2 sahaja contoh dia. Okay, hukum idgham mithlaini, mim jumpa mim, kam, baca bunyi mim yang kedua, bukan mim pertama. Sebab mim pertama tak ada baris. Sebab kita nak baca mim kedua yang ada tanda sabdu. Okey, ada 2 kali dengung pada contoh pertama. Yang pertama kam idgham mithlaini, yang kedua nun jumpa dengan huruf fa. Okey, itu ifa hakiki. 2 kali kita dengung. Kam min fi'atin, bunyikan. Kam min. Boleh? Untuk huruf min fi tu tolong dengung dan juga ada gigi arnab. Okay, ini ifa hakiki bagi untuk huruf fa. Jadi gigi seperti arnab di mana masa dengung gigi atas menyentuh bibir bawah. Kam tu rapat bibir betul-betul. Sebab dia masuk bunyi mim kedua tu Kam min fi'atin, ulang kembali. Boleh. Okey, tu cara bacaan untuk idgham mithlaini. Kam. Okay, masuk yang dekat bawah sama juga idgham mithlaini, mim jumpa mim. Jadi dalam bulatan merah tu kita baca fa'ang. Okey, depan nun dengan qaf lagi sekali ifa hakiki. Dengungkan untuk huruf qaf, lidah dalam ni, pangkal lidah naik ke atas. Okey, fa'ang qaza, lidah keluarkan. Fa'ang qazakum min betul, min jelas. Okey, jadi fa'ang dengung dekat situ sama panjang dengan kum. Dengung dia sama. Okey, lagi sekali. Fa'ang qazakum minha. Boleh. Okey, itu untuk hukum idgham mithlaini, mim jumpa mim. Kita dah bincangkan dekat bawah. Okay, kita pergi seterusnya. Habis idgham mithlaini, habis pelajaran minggu lepas, kita masuk hukum baru hari ini, ikhfa syafawi. Okay, atas idgham mithlaini, bawah ikhfa syafawi. Boleh bacakan pada saya huraian yang pertama sama-sama. 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Dia maklum kat situ, apabila mim mati jumpa ba, maka hukumnya adalah ikhfa syafawi. Okey, mana ikhfa? Ikhfa sembunyi, syafawi di bibir. Kita nak sembunyikan apa? Kita cuba bacakan huraian yang kedua. Dari bacaan
Okey, jadi dia kata kita sembunyikan bunyi mim. Okey, kalau kita bunyi mim jadi kum macam tadi. Kum. Okey, tum ada bunyi mim. Tapi kalau ada jumpa dengan ba, kita kena sembunyi. Okey, untuk bunyikan bacaan ni, sembunyi tu macam mana? Dia lebih kurang macam iklab. Bibir kita hampir rapat. Sebab apa? Ikhfa maknanya sembunyi. Sembunyi ni bermain dengan makhraj. Makhraj huruf ba pada bibir. Jadi keadaan dekat sini, bagaimana keadaan bibir kita? Bibir kita hampir rapat. Jangan rapat sangat. Kalau rapat dia jadi huruf mim. Kita tak nak dia jadi huruf mim. Hampir rapat, letak sahaja bersama. Kemudian tolong tambah sedikit bacaan dengung. Jadi menunjukkan ini bacaan panjang. Dia tak boleh baca pendek. Panjang sikit, hampir rapat bibir untuk dengung. Okey, kita tengok contoh dia macam mana. Okay, jumpa tak dalam contoh yang pertama, mim mati jumpa ba kat tengah-tengah tu. Okay. Yang ni pun selalu orang salah baca, dia baca jelas ataupun tak cukup panjang. Okay, mim tu tak ada tanda menunjukkan kita tak bunyikan mim, hampir rapat bibir disebabkan huruf ba. Alaikum biwakilin. Bacakan. Alaikum. Kum lembut je. Kalau berat pada mim, alaikum. Tu bacaan berat. Tapi ni ringan je mim dia. Okey, kita pergi bawah. Sama juga mim mati jumpa dengan ba. Wa ma hum bimu'minina. Boleh lagi sekali. Wa ma hum bimu'minina. Itu dia contoh pada mim mati jumpa ba ikhfa syafawi. Okey, kat bawah ada satu ayat yang dia bagi panjang. Boleh cari kat mana hukum dia? Ikhfa syafawi mim mati jumpa ba. Cuba bulatkan kat mana? Bawah tu ada satu ayat untuk amali. Kat tengah-tengah ke hujung ke depan? Dekat hujung. Okey, kat situ. Tu dalam bulatan merah tu. Okey, dekat hujung. Depan tak ada mim mati pun. Okey, jadi kita baca daripada mula amanna. Sebutkan. Amanna billahi wa bil yaumil, kawan dengan lam yang akan datang. A tu panjang sebab dia duduk sebelah alif. Akhiri. Wa ma hum. Okey, hampir rapat bibir. Wa ma hum bimu'minina. Boleh. Okey, tu bacaan ikhfa syafawi, hampir rapat bibir, dengungkan panjang. Jadi kalau orang, katakanlah kita tak ingat. Okay, kita tak ingat dia nama hukum apa. Anda tengok mim tu tak ada tanda menunjukkan kita tak bunyikan mim. Disebabkan jumpa ba, hukum dia lebih kurang iklab. Okay, hampir rapat bibir. Dengungkan kat situ. Okay, habis untuk idgham, bukan ikhfa syafawi. Ada soalan setakat ni untuk ikhfa dan juga idgham? Okey, senyap saja insyaAllah okey, tak ada masalah. Sebab dia hukumnya mudah sikit daripada nun. Kita pergi yang terakhir, izhar syafawi. Boleh bacakan huraian sebelah kiri pada muka surat 18 yang pertama. Itu mim mati bertemu sesuatu. Betul? Maka okey, dia kata kat situ apabila mim mati berjumpa dengan salah satu huruf izhar syafawi. Huruf dia tulis kat situ kecuali mim dan ba. Kenapa dia buang mim dengan ba? Sebab mim dan ba dah pakai untuk hukum yang sebelum ni. Okey, kita kembali pada jadual ni sekejap. Bukan jadual apa ni? Peta minda ni sekejap. Carta. Mana tadi? Yang ini. Okay, hukum mim mati ada 3. Kita dah tengok idgham ni selain ni. Mim mati jumpa dengan huruf mim. Okay. Kemudian untuk ikhfa syafawi mim mati jumpa dengan ba.
Dan bakinya ada 26 huruf dekat sini. Ia jatuh hukum izhar syafawi. Maknanya untuk hukum terakhir izhar syafawi, semua huruf kecuali mim dan juga ba. Sebab mim dan ba dah pakai untuk hukum sebelum ini. Jadi yang ini mudah kenal pasti. Nama pun izhar kita baca macam biasa sahaja. Dia tak ada pelik-pelik sangat ya. Okey, jadi kita tengok dekat situ. Okey. Kita dah tahu mim mati jumpa semua huruf kecuali mim ba. Okey. Kita tengok cara bacaan. Bacakan poin yang kedua. Baca menjelaskan. Dia kata cara bacaan kita jelaskan bunyi mim mati tanpa dengung. Okey. Apabila hukum tu melibatkan bacaan jelas, jadi dia tak ada dengung. Baca macam biasa sahaja tu diberi nama izhar. Syafawi tu maknanya di bibir. Okey, kenapa di bibir? Sebab mim mati tu, mim tu yang bergerak adalah bibir. Okay, kita jelaskan sahaja tak ada dengung menunjukkan dia tak panjang. Ini mudah tak kenal pasti, ini banyak dalam Al-Quran. Mudah kenal pasti, mim tu ada tanda sukun. Mim ada tanda, kita baca biasa sahaja. Okay, kita tengok yang pertama, an'am. Mim mati jumpa dengan ta. Okay, jangan baca panjang, an'am, tak nak. Okay, dia tak boleh panjang. Kalau panjang nanti dengung datang. Kita tak nak dia dengung. An'amta, sebutkan. An'amta. Lagi sekali. An'amta. An'amta. Okey, ini lebih baik. Okey, bawah yang sebelah kiri mim mati jumpa sa. Bunyikan sahaja bunyi mim. Amsalakum. Amsalakum. Boleh. Okey, ada bunyi mim. Bawah dia mim dengan jim. Jim bukan ba, bukan mim. Jadi izhar syafawi jelas. Amja'alu. Amja'alu. Okey, bawah. Okey, ada dua kat bawah tu Yang dekat depan mula-mula atas ta bawah huruf mim. Kepala mim kecil je tu. Okey, mim tu menerima tanda sukun jadi dibaca tam. Sebab apa? Mim jumpa sin, bacaan izhar halqi. Yang kedua tengah-tengah mim jumpa ha. Okey, ada dua. Ha juga izhar halqi. Izhar syafawi. Ya, izhar halqi nun mati ni mim mati syafawi. Tamsaskum hasanatun. Bacakan. Boleh lagi sekali. Tamsaskum hasanatun. Okey, boleh. Kita teruskan seterusnya. Bawah kita tengok lagi. Mim mati jumpa huruf apa tu? Kha. Okey, untuk hukum ni mim tu ada tanda sukun. Beza dengan yang tadi. Okey, yang tadi mim tu tak ada tanda sebab kita tak baca bunyi dia. Okey, ni ada tanda kita baca biasa. Lahum khazanatuha. Bacakan. Lahum khazanatuha. Okey, kemudian kita teruskan sebelah mim mati jumpa dal. Yumdidkum. Boleh lagi sekali. Yumdidkum. Tolong tambah de sikit. Okey, kita pergi bawah. Okay, mim mati jumpa zal. Okay, kahfihim. Jelaskan bunyi mim. Kahfihim zata. Kah dengan ha tu. Kahfihim zata. Ulang kembali. Kahfihim zata. Boleh. Kita pergi sebelah. Okay, mim ra. Bacaan jelas. Falakum ru'usu. Boleh. Kita teruskan lagi bawah. Mim mati jumpa dengan zai. Boleh cuba tak agak-agak bacaan ni macam mana dekat situ? Mim balik bawah mi jumpa nun min. Hum ke hum? Hum. Okey, jelaskan sahaja bunyi mim. Baik, kita baca min hum zahrata. Sebutkan. Min hum zahrata. Boleh. Okey, kita teruskan lagi. Okey. Mim mati jumpa dengan huruf sin. Okey, atas huruf ba, bawah kha. Bihom
Jelaskan sahaja bunyi mim. Bi khamsati. Bacakan. Bagi. Boleh. Okey, saya teruskan lagi. Mim mati jumpa huruf. Huruf apa tu? Shin. Okey, shin ya. Berakhir dengan nun. Shin. Okey, khiftum. Jelaskan sahaja. Khiftum syiqaqa. Bacakan. Hitung sipo. Boleh. Sebelah. Mim mati jumpa sad. Alaikum. Jelas bunyi mim. Alaikum soidu. Alaikum soidu. Okey, bawah. Mim mati jumpa dengan huruf dot. Sama juga. Dibaca jelas. Bikum dorron. Sebutkan. Turun. Okey, sebelah. Mim mati jumpa to. Jelas. Wa amtorna. Antorna. Okey, sahaja. Jangan tak ada dengung biasa. Okey, bawah. Mim mati jumpa za. Okey, hum lepas tu za lidah keluar tebal. Wa hum zalimuna. Wahum zalimuna. Dan yang terakhir, mim mati jumpa ain. Bisa ma'ihim. Sama'ihim. Okey, itu bacaan untuk izhar halqi, contoh yang ada pada buku. Okey, yang ni mudah tak? Okey, ni mudah sedikit berbanding dengan nun mati. Nun mati dia ada 5. Okey, dia banyak pecahan dia. Tapi untuk mim mati mudah. Okey, mim jumpa banyak huruf, kita baca jelas macam biasa. Okey. Muka surat 19. Okay, muka surat 19, kat situ ada 9 ayat amali bacaan izhar halqi. Saya bagi masa sekejap, anda scan dan bulatkan izhar halqi. Mim mati jumpa dengan semua huruf kecuali mim ba. Okay, macam mana nak kena pasti mim ada tanda semua huruf kita baca jelas. Izhar syafawi. Aduh. Sebab hukum ni mudah sangat tersasul. Sorry. Izhar syafawi. Dah ke? Puan Zulaila dah ke? Dah. Puan Sarjina apa khabar hari ni?
Okey, kita tengok sama-sama. Okay, amali bacaan Izhar Syafawi. Okay, baris pertama ada berapa? Baris pertama ada 2. Okey, mim mati jumpa dengan huruf lam yang pertama dan yang kedua mim mati jumpa dengan huruf jim. Okey, disebabkan mim tu ada tanda sukun, kita baca biasa sahaja. Wa hum lahum, bunyikan. Wa hum lahum. Okey, jun kat situ dengung. Okey, kena dengungkan sebab apa? Dekat situ nun dengan dal, hujung lidah naikkan ke gusi atas. Okey. Jung, dung, yang tu pun sama juga. 2 kali dengung dekat belakang ni. Okay, yang pertama jung naik lidah atas, dung masuk bunyi mim, rapatkan bibir. Jung, dung, doruna, sebutkan. Jum dum. Okey, boleh. Perbaiki sikit. Moh angin keluar. Jung, dung, doruna. Okey, boleh. Itu ayat yang pertama. Mim mati lam, mim mati jumpa dengan huruf jim, izhar syafawi. Kita yang mana? Jum tu ifa hakiki, dum tu idgham bi khunnah. Okey, yang pertama ifa hakiki. Okey, nun mati jumpa dal. Yang kedua adalah idgham bi khunnah. Tanwin jumpa mim. Mim kan huruf idgham. Okey, ya nun mim waw. Betul. Okey, kita tengok baris yang kedua. Baris kedua ada berapa hukum izhar syafawi? 2. Pertama mim fa, yang kedua mim ya. Yang belakang bukan ke? Kenapa yang belakang bukan? Sebab yang belakang kita tak tahu dia jumpa apa. Jadi dia agak misteri. Okey. Misteri yang belakang. Kita baca izhar syafawi mim fa, mim ya jelas. Fada'aukum, bunyikan. Fada'auhum. Falam yastajibu lahum. Fala yastajibu. Boleh. Okay. Falam. Bacaan lam biasa sahaja. Tak ada yang pelik. Okey, kita pergi baris ketiga. Baris ketiga ada 1 mim mati jumpa dengan huruf qaf. Okey, kita pada hukum mim mati. Kita baca jelas di situ. Faqul kawan dengan lam kedua sebab lam pertama tak ada baris. Faqul lahum qaulam, masuk bunyi mim, panjangkan dengung, itu hukum idgham yang belakang tu idgham. Qaulam. Betul. Lagi sekali. Qaulam maisuron. Okey. Baris yang keempat ada 4. Cukup tak tanda 4 tu? Okey. Pertama mim dengan kaf. Kaf adalah huruf izhar syafawi. Kemudian mim dengan fa. Mim dengan ta. Yang seterusnya mim ta. Mungkin ada yang tertinggal mim dengan ta. Sebab apa? Huruf mim tu duduk bawah. Tak perasan. Okay, mim dengan ta di situ yang ketiga dan yang terakhir mim jumpa huruf shin, ada 4. Okay, kita baca jelas je semua. If lidah keluarkan ketika bacaan untuk huruf zal. Huruf zal lidah keluar ya. If a'jabatkum. Betul, jabat. Okey, jabat. Ta tak ada, jangan baca jabat. Jangan tekan dia, dia tak ada lantunan. Okay. Kemudian kas, lidah keluar lagi sekali untuk huruf sa. Kasrotukum. Lagi sekali kas, lidah keluarkan. Kasrotukum. Falam tughni, di kerongkok. Jelas. Angkum itu adalah hukum ifa hakiki. Dengung angkum jelas. Angkum
minkum syai'an. Syai'an. Jadi ang tu lebih panjang daripada kum sebab ang tu ada dengung ifak hakiki. Okey, itu ayat yang keempat. Kita teruskan lagi. Seterusnya yang kelima ada berapa? 1. 2. Mim hamzah, mim lam. Okey, mim hamzah, mim lam. Mungkin tak perasan sebab ayat dia agak rapat-rapat. Okey, bacaan jelas. Wa in ata'tumuhum. Cuba ikut. Wa in ata'tumuhum. Boleh, hukum jelas Kemudian in, nun sabdu dengungkan di situ ada satu hukum diberi nama wajibul hunnah. Okay, nun sabdu tu. Wajibul hunnah, in panjang. Innakum Innakum la musyrikuna. la musyrikuna. Okey, kita pergi bawah. Okey, ada dua. Mim lam permulaan, yang kedua mim nun. Okey, ini bacaan jelas. Okey, la yamlikuna. La ya'likuna. Yam tu huruf mim tu bukan huruf ain. Okey, sebab kepala bulat. La yamlikuna. La ya'likuna. Liang. Okey, di situ ada hukum ifak hakiki. Nun mati jumpa dengan fa. Nun tak ada tanda, kita tahu kena dengung. Jumpa fa, apa perlu buat? Gigi arnab. Okey, ketika dengung gigi arnab. Liang fusihim. Him jelas. Fusihim. Betul him jelas. Naf. Okey, jangan baca naf'an. Kita dah belajar. Tanwin jumpa dengan waw. Hukum idgham bi khunnah. Ya nun mim waw yang 4 huruf tu apa berlaku masuk bunyi waw. Naf'an wala darran. Okey, kita pergi bawah. Okey, ayat panjang dekat depan je. Mim mati jumpa waw. Waw bukan huruf mim, waw bukan huruf ba. Maka hukum izhar syafawi jelas. Fa'aqim bunyikan. Fa'aqim Wajhaka. wajhaka. Okey, li kawan dengan dal jadi lid. Lid dini. Dini. Hanifan. Hanifan. Okey, kita pergi bawah. Okey, nun mati nun mati pula. Izhar syafawi, mim mati ada 3 kat situ. Mim mati waw, mim mati waw, mim mati fa. Okey, izhar syafawi, bacaan dia jelas. Okey, depan ada nun sabdu, apa perlu buat nampak nun sabdu? Dengung, wajib gunnah. Itu panjang sebab sabdu yang panjang. Innama ma baca 4 jari gerak. Cuba dulu. Innama. Bagus. Am jelaskan bunyi mim. Amwalukum Amwalukum. wa auladukum jelaskan mim. Auladukum. Fitnatun. Fitnatun. Okey, dah ayat terakhir ada satu. Mim mati jumpa apa tu agak-agak? Ya, betul. Atas tu huruf ya, bawah huruf jim. Sebab apa? 2 titik tu datang dulu, 2 titik bawah huruf ya. Okey, kemudian bawah tu atap dengan lantai untuk huruf jim, 1 titik bawah. Okey, yang pertama, famal. Jangan baca famang tak Nun mati jumpa lam, ini adalah hukum idgham bila khunnah. Okay, bila dia nak dengung? Khunnah tu dengung. Tak ada dengung kat sini. Terus masuk ma pergi lam. Famal lam jelaskan bunyi mim. Famal lam Yajid. yajid. Fasiyamu. Fasiyamu. Okay, huruf sa ada 2 di situ. Lidah keluarkan. Salasati.
Salasati Ayyamin. ayyamin. Okey, itu bacaan bagi baris yang ke-9. Ada soalan tak? Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan, anda cuba lihat muka surat 63. Okey, buka Al-Quran masing-masing. Muka surat 63, boleh rujuk ke surat 63, surah Ali Imran. Okey, satu muka surat tu daripada ayat berapa? Ayat 110 sampai bawah. Okay. Tolong carikan ketiga-tiga hukum mim mati. Idgham mislaini, ikhfa syafawi dengan izhar syafawi. Okay, saya bagi masa lebih kurang 3 minit. Okay, 101. Muka surat 63 tu satu muka surat. 101 sampai bawah. Okay, pengumpul. Tiga-tiga hukum. Permulaan wa kaifa. Syaf. Okay, yang mana mim mati jumpa ba pada permulaan. Okay, saya letak dia warna pink. Jadi mana pula cursor ni? Saya jadi mim mati jumpa ba, keadaan kita bila baca jangan lupa kena rapatkan bibir berserta dengung mim ba. Ada satu izhar ikhfa syafawi. Ada lagi tak sampai hujung hukum mim mati? Okey, tak ada pada ayat 101 ada 3 hukum izhar, 1 hukum ikhfa mim jumpa ba ikhfa syafawi. Okey, kita baca dulu ayat tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wa kaifa takfuruna. Okay, wa di situ dengung ikhfa ini adalah ikhfa hakiki. Okay, naikkan hujung lidah ke gusi atas ya. Okay, wa antum tum jelas. Tutla. Okay, kita nak baca ikhfa syafawi mim hamzah jelas. Alaikum ayatullahi. Cuba dulu. Okay, tullah tebalkan wa fikum. Jelaskan bunyi. Mim mati ra bacaan biasa, tiada dengung. Rasuluh. Okey, kita tengok sambung. Wa mai, dekat situ ada satu hukum idgham bi khunnah. Okey, tak ada bunyi nun, masuk bunyi ya, dengungkan. Wa mai senyum untuk bacaan. Wa mai tasim, dekat situ dengung mim mati ba. Okey, bagaimana keadaan bibir kita hampir rapat. Saya letak gambar bibir. Okey. Billahi. Okay, jadi kalau gabung dia akan jadi wa may tasim billahi. Boleh cuba? Betul. Okay, sim billah. Okay. Faqad hudiya ila siratim. Masuk bunyi mim idgham bi khunnah. Mustaqim. Okey, habis ayat 101. Kita pergi baris yang ketiga. Kita cari dulu hukum mim mati jumpa huruf mim. Ada tak? Okey, ada satu dekat hujung. Dia sambung dekat bawah. Mim mati jumpa mim. Okey, hukum idgham mislaini. Ada hukum ikhfa syafawi? Tak ada Hukum izhar syafawi? Juga tak ada. Jadi pada ayat 102 hanya hukum
idgham mithlaini, masuk bunyi mim kedua dengung. Okey, kita cuba ambil, tak baca semua sebab dia ada sikit sahaja. Kita ambil daripada belakang sikit. Wala tamu tunna, dengungkan situ wajibuhunna. Okey, sambil-sambil tu kita revise hukum yang sebelum ni. Illa wa an, okey, mana ada 2 kali dengung. Pertama, nun dengan ta sama macam yang atas tadi, ifa hakiki, naikkan hujung lidah gusi atas. Kemudian tum masuk bunyi mim betul-betul dengungkan, jadi 2 kali dengung panjang. Illa wa antum, bacakan. Tambah sikit. Wa antum. Boleh. Muslimun. Okay, jangan kedekut dengung. Panjang sikit nanti dia jadi cantik. Okey, habis ayat 102. Kita pergi seterusnya ayat 103. Panjang ayat 103 ni. Kita tengok dulu baris wa'tasimu tu sampai hujung. Ada tak hukum mim mati? Tak ada pun huruf mim. Okey, bawah dia. Nikmatallah sampai hujung qulubikum. Ada hukum mim mati? Mim mati yang mana satu? Izhar, ifa, idgham. Okey, kita tengok izhar dahulu. Izhar saya warna pink. Okey, yang pertama mim mati jumpa apa? Hamzah. Okey, yang pertama mim mati jumpa hamzah. Alaikum id. Lagi? Mana lagi? Jumpa hamzah juga lagi sekali. Okey, iz kuntum, bacaan jelas. Dah, lagi? Kat hujung mim mati jumpa dengan huruf fa. Okey, saya punya fa tu dekat bawah. Okey, tak ada hukum idgham mislaini, tak ada hukum ikhfa syafawi, betul tak? Okey, bacaan jelas sahaja. Oh, saya punya warna hijau pula. Idgham sekejap. Okey, saya lupa. Izhar saya warna hijau. Okay, tak apa. Kita cuba baca. Okay, nanti dulu. Kita tengok lagi. Okey, baris bawah dia tu daripada fa'asbahtum tu ada hukum apa? Ifa syafawi. Ifa syafawi mim mati jumpa ba. Okey, dah jumpa dekat depan tu. Mim mati jumpa ba. Lepas tu lagi ada hukum mim mati jumpa ain. Itu adalah hukum izhar syafawi. Mim mati jumpa ain. Sampai hujung tak ada. Mim sabdu adalah, kita tak nak mim sabdu kita cari mim tak ada tanda ataupun ada tanda sukun. Okay, kita pasih lagi ayat 103. Tengok baris yang kedua terakhir ayat tersebut. Daripada an-nari sampai hujung la'alakum. Ada hukum mim mati jumpa. Betul, mim mati jumpa mim permulaan. Kum masuk bunyi mim kedua. Dengung panjang. Lagi mim mati jumpa hamzah. Lagi sekali izhar syafawi dekat hujung pun ada. Okey, sebelum ayat tu habis mim mati jumpa ta izhar syafawi. Tadi kita lihat ada berapa izhar syafawi? 1 2 3 4 5 6. 6 izhar syafawi. Okey, untuk izhar syafawi pada Al-Quran yang ada warna-warna tu dia tak letak warna. Dia akan letak warna hitam sahaja. Sebab apa? Untuk izhar syafawi bacaan dia jelas. Betul tak Airin? Airin punya ada warna tak? Al-Quran tu kan? Tapi dia warna hitam je kan? Okey. Tapi untuk idgham mislaini dan juga ikhfa syafawi dia ada warna. Sebab dia ada hukum yang bacaan dia berbeza. Okey, satu idgham mislaini, satu ikhfa syafawi. Jom kita baca ayatnya daripada wazkuru. Okey, waz tu ke atas. Wazkuru, bacakan lidah keluar waz. Boleh? Ni'matallahi. Kat sini sambung ni'matallahi baris kedua dia. Boleh. Alaikum jelas. Iz lidah keluarkan, nanti kung dengungkan, hujung lidah naik ke gusi atas untuk ifa hakiki bacaan nun dengan ta. Iz kuntum.
Tum, jelas je, tak panjang pun. Okey, ni mencabar sikit. Tanwin jumpa fa. Dengung, ini hukum ifa hakiki juga. Apa yang berlaku? Gigi ahnaf. Okey, jelaskan bunyi ain. Da panjang 4. Dengungkan. Da Okey, cantik. Fa'alafa baina qulubikum, jelas. Fa'asbahtum, hampir dapat bibir panjang dengung. Bah lembut, angin keluar. Fa'asbahtum. Okey, binikmatihi, 4 jari gerak. Ikhwanahu, hukum idgham. Idgham fi khunnah, masuk bunyi waw. Lagi sekali. Di kerongkok. Ikhwanahu. Wa kun, lagi sekali. Ifa hakiki, nun dengan ta, naikkan hulu lidah, gusi atas. Wa kuntum ala syafa hufratim, masuk bunyi mim, dengung, idgham. Minan, okey, apa yang berlaku? Hukum alif lam syamsiah berserta wajibuhunnah. Jadi dengung pada nun sabdu. Minan nari. Fa'ang, dengungkan, nun dengan qaf ifa, lidah dalam naik ke atas. Kejap. Fa'angqadhakum, dengungkan pada mim jumpa mim, idgham mislaini. Minha. Okey, kita habiskan lagi sikit lagi ayat tu. Kadzalika. Berzat lidah keluarkan. Kadzalika yubayyinullahu lakum, jelaskan. Ayatihi, dua. La'allakum, jelaskan bunyi mim. Lagi sekali. La'allakum tahtadun. Okey, itu dia hukum mim mati pada ayat 103. Tengok ayat 104. Ada hukum izhar tak? Izhar bacaan jelas. Mim mati jumpa semua huruf kecuali mim ba. Okey, dia jumpa dengan mim mati jumpa hamzah permulaan. Okey, kita jalan lagi. Kita tengok mim mati, mim sabdu kita tak nak pakai. Mim baris depan mu kita tak pakai. Mim baris atas tak pakai. Ada satu sahaja. Permulaan sahaja hukum izhar syafawi, mim mati jumpa dengan hamzah. Okay, kita tak baca penuh, kita baca separuh je. Wal takum, yang pertama tu idgham. Okey, nun mati jumpa mim, kum kita bunyikan mim yang mim sabdu. Okey, idgham bihunna ni hukum nun mati. Kemudian minkum, jelaskan. Nun dengan kaf, situ dengung, mula dengung, lepas tu jelas. Okey, lagi sekali. Wal takum minkum ummatui, masuk bunyi ya. Yad'un, berhenti. Okey, ayat 104 permulaan sahaja hukum mim mati. Ayat 105. Okey, ada hukum mim mati, cuba scan. Okey, ada satu mim mati jumpa ain kat hujung dia tu. Okey, kalau mim kecil yang ekor ke bawah tu, itu adalah hukum iklab ya. Sekejap saya letak warna merah. Yang kat sini.
Mim tu ekor ke bawah. Itu adalah hukum iklab. Nun mati jumpa ba. Yang ni bukan ya. Kita nak cari yang hijau tu. Jadi kita baca yang bawah dia. Wa ulaika. Okay. Lahum jelaskan. Lahum azabun azim. Okey, kita tengok ayat 106. Ada tak hukum mim mati? Kalau ada bagi tahu saya, mim mati jumpa apa? Mim mati jumpa hamzah yang pertama. Lagi? Okey, mim mati jumpa ba. Tak jauh daripada hamzah tu. Itu adalah ikhfa syafawi. Lagi? Okey, boleh mim mati jumpa fa. Saya punya fa dekat bawah. Ada lagi? Betul, mim jumpa ta. Okey, 3, 1, 2, 3. 3 izhar syafawi, 1 ikhfa syafawi. Okey, kita ambil daripada fa'amma. Fa'ammal ladhinas. Ladhi lidah keluarkan. Fa'ammal ladhinas. Baru betul. Wadat. Okay, huruf da pelakkan. Wadat. Okay, huruf da dia bawah kat gusi tu. Jadi jangan wad. Kalau wad dalam, dia wad. Okay, wad lembut je. Wujuhuhum, jelaskan. Akafartum, panjang dengung. Ba'da imanikum. Fadhuqul, masuk huruf lam. Azaba. Okey, bima panjang ma, kun dengungkan di situ ifa hakiki, hujung lidah gusi atas. Kemudian tum jelas. Bima kuntum. Jadi ma tu panjangnya 2, kung juga dengung 2. Tempo dia sama Habiskan takfurun. Okey, ayat 107 ada ke tak ada? Okey, mim mati jumpa dengan huruf fa izhar syafawi. Ada lagi? Okey, ada 2 di situ, sama je huruf fa. Okey, kita ambil daripada wujuhuhum. Hum jangan baca hum, dia bukan hum. Okey, hum sebab dia hu muncul bibir jumpa mim rapat bibir. Fa fi rahmatillah. Okey, pertama fa pendek, yang kedua fi panjang. Perbaiki fa fi rahmatillah. Okey, hum jelas. Hum fiha khalidun. Okey, ayat terakhir 108. Ada ke tak ada hukum mim mati? Okey, tiada pun hukum mim mati pada ayat 108. Jadi itu dia antara hukum untuk bacaan mim mati. Ada soalan setakat ni? Okey, boleh insya-Allah. Kita rehat dulu sekejap, 5 minit. Kejap kita sambung. Kita nak masuk bab baru hari ni, bacaan mat. Okey, kita tengok ke surat seterusnya, pelajaran baru iaitu bacaan mat. Bacaan mat ni taklah mencabar mana.
Okey, jadi kita tahu macam mana simbol-simbol dia, tanda dia, insya-Allah okey. Saya tetapkan. Kita buat pengenalan dahulu pelajaran 7 bacaan mat. Okay, mat ni apa makna dia? Mat ni maknanya panjang. Okay, kenapa hukum ni ada? Hukum ni ada untuk memudahkan bacaan. Okay, semua hukum tajwid memudahkan, dia bukan menyusahkan. Cuma orang kata susah sebab apa dia nak kena hafal. Hukum ni adalah memudahkan bacaan. Okay, jika tiada tempat kita baca panjang, dia akan jadi susah dibaca. Okay, kalau tak baca panjang, dia jadi sukar nak sebut ataupun sebutan kita tu tak jelas. Dan kita lihat di sini simbol-simbol mat, kita kata ini adalah hukum mat, automatik kepala akan datang huruf-huruf mat. Huruf-huruf mat ada 3, huruf alif, ya dan waw. Okay, huruf ni boleh berada sama besar dengan huruf-huruf lain. Okay, kita akan nampak jelas lah. Dan huruf ni dia tiada baris. Ataupun kita boleh nampak huruf ni dia kecil. Alif tak masalah. Sekejap ya. Okay, alif tak masalah. Kalau dia besar kita nampak jelas macam satu straight. Kalau dia kecil pun tak masalah. Jangan abaikan dia lah. Dia bukan salah cetak ke terconteng ke tidak Dia ada dekat situ, dia kecil, itu juga huruf mat. Begitu juga dengan huruf ya. Okay, huruf ya ni ada dua bentuk untuk huruf mat. Satu huruf ya tu sama besar dengan huruf-huruf lain. Yang kedua huruf ya tu dia letak kepala ya sahaja. Kepala ya ni kena hati-hati. Okay, kadang-kadang terlepas. Terlepas tak perasan dibaca pendek. Okay, ataupun langsung tak dibaca. Okay, itu adalah huruf ya dan huruf mat yang ketiga adalah huruf waw. Okay, waw yang duduk sebelah huruf-huruf lain. Okay, yang tak ada tanda. Ataupun waw tu kecil je duduk dekat bawah. Dia macam koma tapi bukan koma Contoh tadi ada tak pada ayat ni? Tadi kita tengok ayat 63 kan? Ada ni kat sini. Nampak kepala huruf waw ni kecil je bukan koma. Rasuluh berhenti. Saya berhenti kenapa ni koma Ustazah? Tak. Kita berhenti sebab tanda wakaf, tanda berhenti ke atas. Tapi kalau baca sambung dia akan jadi lahu, hu tu dibaca panjang. Nanti kita akan kena pasti. Okey, berapa nak pergi? Ya, jadi waw kecil tu jaga-jaga dia bukan koma untuk berhenti. Koma dalam Al-Quran tak ada Dia ada simbol lain menggantikan koma tu. Okey, waw kecil tu adalah huruf mat. Okey, jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau anda lihat pada buku, muka surat 20 tu, dekat situ dia tulis mat 2 harakat. Jadi kemudian ada jadual dia. Anda buka muka surat sebelah dia, muka surat 21. Okey, lepas tu dia kata bacaan mat 4 harakat. Muka surat 22, bacaan mat 5 dan juga 6 harakat. Jadi buku yang ada, di buku hijau tu, dia pecahkan hukum-hukum mat ni bergantung pada kadar harakat. Harakat tu apa? Harakat tu adalah pergerakan. Jangan samakan harakat dengan masa Kalau kita kata 2 harakat tu 2 saat, tidak. 2 harakat bukan 2 saat. 2 harakat 2 pergerakan. Apa yang bergerak? Kita belajar dulu-dulu gerak jari. Gerak 2 jari. Sa, da, di. Itu cara kira panjang dia. Okay, kalau sesuatu benda boleh kira panjang pakai pembaris ataupun pita. Tapi kalau bacaan macam mana nak kira? Okay, jadi bacaan kita kira menggunakan pergerakan jari. Kalau yang kita belajar asas tu kan kita belajar 2 ketuk untuk bacaan panjang. Sa, kita ketuk 2. Okay, sama juga yang berlaku adalah pergerakan. Jadi tips dia, saya bagi tahu yang mula-mula lagi dah masuk. Belum masuk lagi teori dia, kita belajar tips dia dulu. Tips dia untuk 2 harakat dia takkan ada tanda ombak ni. Okey, untuk 2 harakat tak ada tanda ombak ataupun kening. 4, 5, 6 ada tanda ombak tu. Jadi kalau anda nampak tanda ombak ataupun kening ni, bacalah. Okey, sekurang-kurangnya 4 harakat, dia boleh pergi sehingga 6 bergantung pada hukum. Okey. Dan tanda ombak tu datang daripada mana? Okey, ni saya tunjukkan. Tanda ombak tu datang daripada mana ya? Sekejap ya, saya tunjuk.
Tanda ombak tu datang daripada huruf mim dan juga huruf dal. Mim dal apa maknanya? Mim dal maknanya mat. Okay, saya buang sikit dia punya ni. Terbuang terus. Macam mana nak buat kat sini boleh kot. Sekejap. Okay, mim. Lepas tu dal. Boleh tak saya buang? Dia buang terus. Sekejap, saya kena pakai pin kot. Sebab mesti ada yang tertanya-tanya, kenapa dia macam tu bentuk dia? Okay. Okay, huruf mim dan juga huruf dal. Mim dal maknanya mat. Saya buang sikit dia punya yang ni. Buang sikit. Oh, yang ni bukan, jap. Dal. Saya buang sikit dia punya bawah ni. Saya buang sikit. Itulah datang simbol ombak tu. Asal dia adalah daripada perkataan mim dal. So yang kita nampak macam ombak ataupun macam kening tu. Okey. Mim dal mat. Jadi itu sebenarnya simbol yang ada. Okey, kita kembali balik pada buku. Apa lagi pengenalan yang ada sini? Ingat harakat bukan masa. Sebab apa? Kalau kita kata harakat tu masa, macam kita bawa kereta lah. Balik kampung ke Melaka, contoh perjalanan 2 jam. Kalau kita bawa perlahan, lebihlah 2 jam. Sama juga dengan bacaan. Okay, satu muka surat. Kalau orang tu baca laju, mungkin orang lain baca 10 minit, dia baca laju tak sampai 10 minit. Kalau baca perlahan, mungkin 15 minit. Okay, itu tak boleh samakan dengan masa. Jadi kenapa dia samakan dengan pergerakan? Kalau dia baca laju, lajulah bergerak jari dia. Okay, kalau dia baca perlahan, perlahanlah. Okay, setiap orang harakat dia berbeza. Dia punya kadar panjang bacaan tu berbeza. Kita mulakan dahulu dengan mat 2 harakat, mat asli. Okey, kita baca di situ. Bacakan huraian dekat bawah, muka surat 20. Mat asli terjadi 1, 2, 3. Okey. Betul lagi? Sebelum huruf. Okey, ini asal kepada hukum mat. Kena conquer yang ni dulu baru boleh kita conquer yang lain. Okay. Mat asli ni terjadi, ini syarat dia. Baris atas mesti dengan alif, ni partner dia. Baris atas dia tak boleh dengan huruf lain, hanya dengan alif. Kemudian baris bawah dengan ya, begitu juga dengan baris hadapan berkawan dengan huruf waw. Okey, huruf yang ada baris baru sebelah dia huruf mat yang tiada tanda. Jadi contoh yang diberi pada buku ada 3 sebenarnya. Okay, yang pertama, qaf baris depan dengan waqu dibaca panjang. 2 2 je. Jadi bila baca gerak 2 jari. Okay, kita cuba dulu. Ya kat depan tu panjang ke pendek? Ya tu pendek yang kat depan ni. Okay, tapi kenapa garis dia panjang? Okay, anda jangan terpedaya ya. Kadang-kadang huruf tu panjang ataupun garis dia panjang tak bermakna kita kena baca panjang. Okay, dia tak ada huruf mat, kita baca pendek. Dia letak panjang untuk seni tulisan tu. Okay, jadi ya tu 1, ku baru 2. Ya qulu, bacakan. Okay, sambung. Ya yang seterusnya, ya ni baru panjang. Apa beza ni? Baris atas dengan alif. Ya yang pertama pendek sebab dia tak ada alif. Ya yang ni ada alif, jadi dibaca panjang 2 jari gerak. Ya laitani, ni juga 2 jari gerak. Sebab apa? Nun baris bawah kawan dengan ya mat. Jadi yang kedua tu ada 2 mat asli. Ya laitani, bacakan. Ya laitani. Okey, itu dia bacaan mat asli, asal kepada huruf mat ni. Boleh baca lebih? Tak boleh.
Kurang pun tak boleh. Kesalahan yang biasa berlaku, pendek dibaca panjang, panjang dibaca pendek. Jadi mak asli 2 harakat sahaja. Okey, saya teruskan. Lepas mak asli dekat bawah adalah hukum ma'arid li sukun. Ma'arid li sukun apa maknanya? Arid maknanya mendatang. Li sukun maknanya mati. Kita datangkan mati. Kita cuba baca dulu huraian dia. Ma'arid li sukun pada buku sama-sama 1, 2, 3. Okey, dia kata ma'arid sukun tu disukunkan huruf terakhir. Bila kita baca, kita nak berhenti. Okay. Untuk ma'arid sukun berlaku bila berhenti sahaja. Okay. Contoh mak asli tadi, dia boleh berlaku dekat tengah-tengah ataupun kat hujung. Ataupun kita nak berhenti. Tapi ma'arid sukun ni berlaku apabila kita nak berhenti sahaja. Kita sukunkan huruf yang terakhir. Okey. Disebabkan kita nak berhenti, kita matikan huruf terakhir dan sebelum huruf terakhir tu terdapat hukum mad asli. Di mana partner dia baris atas dengan alif, baris bawah dengan ya, baris depan dengan waw. Okay, untuk mad asli sukun, berapa huruf kita nak tengok? Kita kena tengok 3 huruf. Sebab mad asli tu dah cover 2 huruf. Satu lagi huruf kita matikan disebabkan kita nak berhenti. Okay, contoh pada buku. Okay, kat mana ma'arid sukun? Kita tahu ini terjadi bila nak berhenti terus pergi. Yang terakhir adalah huruf nun. Okay, boleh bulatkan. Sebenarnya daripada huruf mim tu kena bulatkan. Okay, daripada huruf mim baris bawah dengan ya asal adalah mak asli. Disebabkan kita nak berhenti, nun tu kita kena matikan. Okay, ma'arid sukun terjadi bila nak berhenti. Terus kita pergi tengok yang hujung. Okay, baris bawah dengan ya adalah mak asli, nun tu matikan disebabkan kita nak berhenti. Jadi dibaca alamin. Bacakan 2 harakat. Okey. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bacakan. Okey, bagus. Okay, ni kadar bacaan ma'arid sukun 2 harakat. Yang ni boleh baca lebih tak? Boleh. Yang ni boleh baca lebih tapi nanti kita tengok kat mana, berapa boleh pergi. Sebab mungkin anda pernah dengar orang baca alamin. Dia baca panjang. Okey, dia ada boleh baca lebih daripada 2. Tapi nanti kita tengok berapa boleh pergi. Okay, contoh lain untuk ma'arid sukun dekat mana? Boleh rujuk surah Al-Fatihah. Okay, surah Al-Fatihah semuanya berakhir dengan ma'arid sukun. Okay, kita tengok sama-sama, kita bincangkan. Okay, kita datangkan mati pada huruf yang terakhir disebabkan kita nak berhenti. Okay, tengok ayat yang pertama tu. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, him, ha baris bawah, jumpa dengan ya adalah mad asli. Kemudian mim tu kita matikan disebabkan kita nak berhenti. Okay, kita baca him tu 2 harakat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh. Kemudian kita masuk baris yang kedua tadi kita dah bacakan. Okey, itu juga ma'arid sukun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tu sama panjang dengan mim. Okey, kita pergi bawah. Ayat yang ketiga sama juga dengan bismillah tadi. Ar-Rahmanir-Rahim. Dan seterusnya ayat yang keempat juga berakhir dengan ma'arid sukun. Maliki yaumiddin. Kenapa dibaca panjang? Agar mudah sebut, jelas setiap bunyi. Okey, ayat seterusnya ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, ain baris bawah dengan ya mak asli matikan nun. Ayat ke-6 juga sama juga. Qaf baris bawah, qi panjang mak asli matikan mim berhenti. Ihdinas siratal mustaqim. Dan ayat yang terakhir siratal ladzina an'amta alaihim.
Anda berhenti him. Panjang ke pendek kat situ? Saya baca tadi. Pendek. Ha, alaihim. Pendek. Saya baca pun tak panjang. Kalau banyak alaihim. Betul. Izhar syafawi kalau baca sambung. Kalau berhenti tak Jadi kenapa kita baca pendek bila kita berhenti alaihim? Sebab dia tak ada huruf mat. Ha dengan mim je. Okey. Beza dengan mak alif sukun yang hijau tu pada skrin. Qim. Qaf baris bawah ada ya, ada huruf mat. Tapi bila kita berhenti alaihim tak ada huruf mat. Jadi kita pendek. Kemudian kita sambung. Ghairil maghdubi alaihim. Lagi sekali pendek sebab tak ada huruf mat. Okey, ayat yang terakhir berakhir dengan ma'ari sukun. Lam baris bawah li jumpa ya ma'asli matikan nun disebabkan berhenti jadi ma'ari disukun. Waladhdallin. Sebutkan. Okey, lin tu kita baca dua. Dha tu ada tanda panjang kan? Kalau tanda ombak kening tu kita baca lebih daripada dua. Nanti kita belajar apa hukum dia. Okay, itu dia untuk ma'ari sukun. Okay, yang ni mungkin kita biasa. Okay, kita biasa dengan yang ni. Dipastikan bila baca Al-Fatihah tu cukup kadar harakat dia. Jangan laju Bismillahirrahmanirrahim. Tak cukup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak cukup. Ar-Rahmanirrahim. Tiba-tiba panjang pula. Okay, tak boleh Dia kena sekurang-kurangnya 2 harakat sebab berhenti. Okey, habis ma'ari sukun, kita pergi mat seterusnya mat iwad. Okey. Boleh bacakan huraian dekat bawah mat iwad terjadi. Okey, terima kasih. Dia kata mat iwad terjadi bila kita nak berhenti. Sama juga dengan ma'ari sukun. Hukum ni terjadi bila nak berhenti sahaja. Dan bila kita nak berhenti, kita akan nampak tanwin 2 baris di atas. Okay, tengok dulu pada contoh. Contoh pada buku, kalau dekat skrin ni yang ni, sebelah kiri ni. Saya letak dalam kotak supaya lebih jelas. Okay, yang dalam kotak merah tu pada buku. Okay. Mat iwad terjadi bila kita nak berhenti. Cuba anda lihat, bila nak berhenti, apa huruf yang terakhir? Huruf terakhir adalah huruf alif. Okay, dan sebelum huruf alif tu terdapat tanwin 2 baris di atas. Okay, jadi untuk mat iwad bacaannya 2 harakat sahaja, dia tak boleh pergi lebih. Terjadi apabila kita nak berhenti, kita nampak tanwin 2 baris di atas. Dan tanwin 2 baris di atas memang akan ada alif dekat sebelah dia. Jadi alif menjadi huruf terakhir. Apa perlu kita buat? Daripada 2 baris, jadikan dia 1 baris. Kita kena buang dia punya baris, barulah alif tu berfungsi. Okay, kalau anda ingat lagi, kita belajar, saya tunjuk sekejap pada hukum izhar halqi. Okay, boleh rujuk buku, muka surat, ada yang izhar halqi tu. Wa'dan hasanan. Okey kat sini. Okey, yang sebelah kiri ni. Okey, dan okey, apa kita perlu buat? Kalau yang ni kita abaikan alif tu, betul tak? Okey, tanwin jumpa dengan ha, hukum izhar halqi. Okey, tapi dekat hujung ni, okey, kita nak baca dia akan jadi sebenarnya wa'dan hasana. Okey, dia tak baca pun nan. Sebab apa? Kita nak fungsikan alif. Jadi kenapa 2 baris atas tu ada alif? Alif tu berfungsi bila kita nak berhenti. Okay, kalau tengah-tengah kita abaikan. Kalau kita nak berhenti, maknanya alif tu yang hujung. Pada buku perkataan aliman hakiman jadi aliman hakima. Okay, ma tu boleh pergi 2 sahaja, jangan pergi lebih.
Ini mungkin rare, unik sikit. Mungkin ada yang tak perasan. Pun ada yang tak tahu. Okay, semua orang ingat semua nak baca panjang bila berhenti. Tidak. Ada tempat perlu baca lebih. Ada tempat tidak ya. Okey, jadi perkataan diberi bacakan aliman hakima, 2 harakat sahaja sebutkan. Okey, katakanlah kita nak baca seketul-seketul. Satu perkataan, kita berhenti alima. Okey, kita baca separuh. Hakima, itu cara bacaan yang betul ya. Okey, kita tengok lagi contoh pada skrin. Okey. Innahu kana tawwaba. Jangan bunyikan mim tu. Sebab apa ba? Sebab kita nak berhenti. Mim tu tak berfungsi. Kalau kita tahu apa dekat sebelah, baru kita boleh baca mim tu. Okay, dia sebenarnya adalah tanwin 2 baris atas. Okay, tengok yang bawah ni, sebelah kiri yang ni. Ila an takuna tija. Okey, ta yang macam ni kita panggil dia ta marbutah ataupun ta satu lagi yang macam ni, yang macam nombor 9. Kita macam ni dia tak ada alif kat sebelah. Bila kita berhenti, tukarkan dia menjadi huruf ha. Dia akan jadi tijarah. Okey, sebab tak adanya huruf alif. Dia bukannya tanwin 2 baris atas ada alif. Okay, bentuk dia macam ha. Jadi kalau kita nampak ta macam ni, matikan dia jadi huruf ha. Dia bukan mad iwad ya. Mad iwad syarat dia tanwin 2 baris atas. Okay, ni dia tak ada alif, jadi dia bukan mad iwad. Okay, kalau 2 baris bawah, kita boleh pakai tak dia jadi hukum mad iwad? Tidak. Azabin alim. Dia ni dia akan jadi hukum ma'arid disukun. Asal ma asli li, matikan sahaja huruf mim. Sebab apa? Dia 2 baris bawah. Kita tak nak 2 baris bawah, tak nak 2 baris depan, tak nak. Kita nak baris atas sahaja. Sebab adanya alif dekat sebelah. Okey, cuba anda lihat dekat amali bacaan Izahar Syafawi. Hukum mat tu sebelah kiri kan? Okey. Yang sebelah kanan adalah yang kita bulat-bulatkan tadi tu. Hukum Izahar Syafawi. Okay. Okay, yang ni. Jom kita pergi sama-sama, kita bincangkan. Adakah baris pertama berakhir dengan mad iwad yang ni? Tengok hujung. Tahu mad iwad dia terjadi bila nak berhenti. Kita baca-baca, tengok hujung dia. Adakah yang hujung tu adalah mad iwad? Ya ke tidak? Ada tanwin tak? Tak ada. Jadi untuk muka surat 19 tu, okay, yang pertama adalah bukan mad iwad. Itu adalah ma'arid disukun. Okay. Saya tengok dekat skrin. Saya dah letak. Kenapa ma'arid disukun? Asal ru na, mad asli ru 2 harakat na dibaca. Tapi disebabkan kita nak berhenti, kita matikan huruf nun tu. Jadi bila kita baca dia akan jadi walahum, dia akan jadi muhdharun. Panjangkan run. Okey, jadi yang pertama adalah ma'arid disukun. Okey, cuba bacakan perkataannya muhdharun, 2 je. Okey, kita pergi. Baris kedua, adakah dia berakhir dengan mad iwad? Cuba perhatikan. Huruf terakhir huruf mim. Ada tanwin tak kat mim tu? Tak ada. Okey. Yang ni bukan hukum mad pun. Sebab dia tak ada huruf mad. Kalau kita baca yastajibu lahum, pendek je. Lahum, tak panjang. Okey, yang ni bacaan sukun biasa. Okay, dia tak ada hukum mad sebab tak ada huruf mad. Okey, kita pergi baris ketiga. Adakah dia berakhir dengan mad iwad? Ya. Sebab apa? Sebab kita jumpa tanwin 2 baris di atas. Asal perkataan maisuron. Sekejap saya keluarkan. Okey, maisuron asal perkataan. Tapi bila nak berhenti dia jadi mad iwad.
Okay, buang dia satu tanda jadi maisuro, 2 harakat bacakan. Okey, bawah adakah dia berakhir dengan mat iwat baris keempat? Ya, okey. Sebab apa? Tanwin 2 baris atas. Asal perkataan syai'an bila berhenti jadi betul. Okey, itu untuk baris keempat. Baris kelima, adakah dia berakhir dengan mat iwat? Betul, dia bukan mat iwat, dia adalah mat arif sukun sebab tak ada tanwin. Okey, dibaca lamush asal perkataan kuna. Okey, ku tu 2 harakat disebabkan kita tak berhenti matikan huruf nun. Lamush rikun sebutkan. Okey, mat arif sukun, kita datangkan sukun. Okey, baris ke-6, adakah dia berakhir dengan mat iwat? Ya, okey, asal perkataan wala dharran tapi tak baca ron. Bacaannya bagaimana? Wala dharra. Okey, ra tu dibaca satu baris 2 harakat. Okey, bawah. Adakah dia berakhir dengan mat iwat? Ya, okey, asal perkataan hanifan jadi hanifa sebutkan. Okay. Kesalahan yang biasa berlaku, orang akan matikan huruf fa. Sebab orang kata huruf fa huruf terakhir berbaris. Tidak Alif tu masih di situ jadi fa masih berbunyi. Okey, baris ke-8 bukan hukum mat bila kita baca fitnah. Ni hukum ta tu tukar jadi ha sebab bentuk dia macam ha. Okey, dia bukan hukum mat pun, tak ada huruf mat. Dan yang terakhir adalah ma'arif sukun sebab apa? Berakhir dengan tanwin 2 baris bawah, asal masih ayya, ya 2 min matikan. Jadi ma'arif sukun dibaca ayyam. Sebutkan. Baca panjang jelas sebutan ya, panjang jelas sebutan mim. Okey, itu dia contoh-contoh lain bagi ma'arif sukun dan mat iwat. Okey, cuba anda lihat pada surah Al-Waqi'ah. Siapa yang biasa baca surah Al-Waqi'ah pada Al-Quran. Saya tunjuk. Surat berapa? Dua, 5, 3, 4. Okey. Anda buka 535 tak silap saya. Betul. Ke surat 535 ayat 35 pada surah Al-Waqi'ah. Okey, 535 ayat 35. Ini surah Al-Waqi'ah ni bagus baca ya. Kata murah rezeki. Terpulang. Ada orang baca pagi, ada orang baca malam. Kesananya rasanya ya kot. Saya boleh rasa. Saya pun rajin baca ya. Surah Al-Waqi'ah ni tak panjang pun. Okey, ayat 35 tu inna ansha'nahunna insya'an. Asal perkataan boleh rujuk pada skrin. Okey. Bila anda baca, anda berhenti, tolong jatuhkan hukum mat iwat dekat situ. Jangan baca insya', jangan matikan hamzah tu. Insya'a. Okey, berikan a tu hak bunyi 2 harakat. Seolah-olah dia ada alif kat situ. Yang ni adalah hukum mat iwat. Jaga-jaga dalam Al-Quran, kadang-kadang hamzah 2 baris atas dia tak letak alif. Kita kena bagi alif pada dia. 34. Wa furushim marfu'ah. Berarti tukar jadi ha. Okay. Ayat 36 ya. Faja'alnahunna abkaro. Dah ada alif. Okay. Hamzah dia special sikit. Dia tak letak alif kat situ. Okay, boleh cuba baca ayat dia tak panjang pun ya. Surah ni.
Okey, itu dia hukum mat iwat. Ada soalan setakat ni? Okey, kalau tak ada saya teruskan. Okey. Ya, mak alif pun. Tak. Okey, mak alif pun tengok sini pada surah Waqiah dah lalang kita buka, dia tak semestinya huruf mat tu ya, lepas tu belakang huruf nun, tidak. Okey, dia boleh jadi macam ni. Ni Shima. Sekejap. Saya turunkan sikit. Saya nak bagi contoh yang berbeza. Okey, dekat sini. Ni Ashabus Shimal. Okay, dia tak semestinya sebab tadi Al-Fatihah tu kita nampak ya dengan huruf mat dia ya. Tidak. Dia boleh jadi huruf mat dia tu alif. Huruf mat tu adalah waw ataupun ya. Sebab untuk mat alif sukun melibatkan tiga-tiga huruf mat. Sama juga kita baca Qul a'udzu birabbin nas. Kali ni huruf mat dia alif. Ni mat alif sukun. Malikin nas. Khannas. Ni semua alif dengan sin. Okay. Syarat dia dekat situ mat asli. Okey, boleh kita teruskan. Kita ambil satu lagi hukum sebelum habiskan kelas. Okey, mat lin. Lin maknanya lembut. Iwat tadi maknanya tukar. Okey. Lin maknanya lembut. Okey. Untuk mat lin, bacakan huraian dekat bawah. Mat lin berlaku. Okey, untuk mat lin ni dia melibatkan dua sahaja huruf mat, iaitu huruf mat dia special sikit. Huruf mat dia ada tanda sukun. Okey, dan huruf mat dia sama ada huruf ya ataupun huruf waw, dan dia ada syarat. Sebelum ya dan waw ni mesti ada huruf berbaris atas. Huruf pertama huruf berbaris atas, huruf kedua sama ada ya atau waw sukun, dan huruf ketiga kita matikan disebabkan kita nak berhenti. Jadi untuk mat lin, mat lembut ni berlaku bila nak berhenti sahaja, sama dengan mat alif sukun dengan mat iwat. Tengah-tengah tak boleh, awal lagi tak boleh. Okay, kita tak boleh mula bacaan dengan huruf mat. Sebelah dia mesti ada huruf berbaris baru boleh mula baca. Okay, jadi mat lin 3 huruf. Okay, kita tengok contoh pada buku. Okay, yang atas ni. Dzalikal kitabul la raiba. Kita tahu mat lin terjadi bila nak berhenti, terus kita tengok yang hujung. Sebelum yang hujung tu, kita tengok baris atas huruf pertama, huruf kedua ya sukun, asal perkataan raiba, bacaan lin lembut. Tapi disebabkan nak berhenti, kena panjangkan, matikan huruf ba tu, dia jadi la raib. Bacakan. Dibaca panjang, Roy itu mudah kita baca, matikan huruf ba. Kita baca penuh. Zalikal kitabul la raib. Okey. Itu bacaan bagi mat lin. Dibaca panjang, mudah sebutan. Kita tengok contoh pada surah Quraisy. Surah Quraisy berakhir dengan mat lin. Kat atas. Okey, tengok ayat pertama. Sekejap ya. Ni dia. Okay, ayat pertama li'ila fi qura. Ra balik atas jumpa dengan ya, matikan huruf shin tu supaya senang nak baca. Okey. Li'ila fi quraish. Bacakan. Raish. Bacaannya mudah sebut. Ayat kedua sama juga. Okey, dibaca sod balik atas soifi, tapi tak baca bunyi fa tu, kena matikan sebab berhenti. Soif, sebutkan. Bacaan panjang, mudah sebut. Kalau pendek soif, tak cantik, tu dibaca panjang. Okey, kemudian bawah baris ketiga juga sama. Hadzal bait.
Okey, kemudian yang terakhir, tadi ada soalan. Okay, yang bawah tu sama juga. Tadi atas balik atas dengan ya. Kali ni yang terakhir balik atas dengan waw. Okey, min khauf. Okey, untuk maklin boleh baca panjang tak? Boleh. Okay, selain daripada dua, dia ada kadar harakat lain. Tapi nanti kita tengok berapa boleh pergi. Sebab apa? Lebih panjang, lebih jelas sebenarnya. Saya bagi contoh. Okey, yang ayat ketiga. Falyabudu rabb hadzal bait. Lebih mudah sebut bila panjang. Okey, kalau dua ni macam mendadak juga. Okey. Itu dia contoh-contoh hukum madlin. Dua, kita baca dua. Nanti kita tengok lagi berapa. Saya simpan dulu. Okey, buat masa ni kita baca dua je lah dulu. Okey, sebab kita baru baca sampai dua harakat. Okay, ada soalan setakat ni untuk tiga hukum ni? Bukan tiga, empat sebenarnya. Mak asli, mak alil sukun, mak iwat dan juga mak lin. Jadi empat-empat ni boleh berlaku bila nak berhenti. Cuma mak asli boleh terjadi bila berhenti dan juga di tengah-tengah. Yang lain semua bila berhenti sahaja. Okay, kalau tak ada soalan, saya habis di sini boleh? Okay. Ni pun mat ni pun agak pening kepala. Saya habiskan hari ni dengan doa.